Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman Facebook dan alam maya yang dirahmati Allah, pada pagi ini insyaallah kita akan sambung tafsir suratul Fatihah bahagian yang ketujuh. Setelah kita coba menafsirkan beberapa ayat, pada hari ini sampailah kita kepada ayat seterusnya, iaitulah Maliki Yaumiddin. Maliki boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama, Maliki Yaumiddin, dan boleh juga dibaca kata ahli qiraat dengan Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki maksudnya raja. Ini jelas bagaimana dalam suratul Nas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas." Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung dengan engkau dari Tuhan manusia, Malikin Nas, dan Raja manusia. Jadi perkataan Malik itu maknanya raja. Dalam surah As-Saffat ayat 16, di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum." Di manakah raja-raja, pemerintah-pemerintah yang semua sombong pada hari ini? Lillahil wahidul qahar. Kepunyaan Allah lah segala pemerintahan, iaitu Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Gagah. Jadi perkataan Maliki maknanya raja. Kalau Maliki Yaumiddin, Allah Tuhan yang memiliki hari Ad-Din, iaitu hari pembalasan. Dalam surah-surah yang lain kita akan temui ayat-ayat di mana Allah menyatakan bahawa kuasa pemerintahan ini Allah beri kepada siapa yang dikehendakinya. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberi kuasa memerintah. Begitulah juga Firaun dan Namrus yang durhaka kepada Allah juga diberi kuasa pemerintahan. Oleh kerana dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah, maka Allah beri dunia kepada siapa sahaja, sama ada orang yang dikasihi ataupun orang yang dibenci. Dalam suatu riwayat hadis yang sahih daripada Muawiyah, hadis riwayat Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, faqahu ataupun yufaqihu fid din, ia diberi kefahaman agama. Sebab itu kata ulama, dunia Allah akan beri kepada siapa sahaja, sama ada orang yang dikasihi ataupun orang yang dibenci. Adapun kepahaman agama, Allah hanya beri kepada orang yang dikasihi.
faqih ataupun yufaqihu fiddin, ia diberi kefahaman agama. Kata ulama, maksud kefahaman agama, dia tahu untuk mengamalkan agama dalam semua keadaan dan dalam semua masa. Dia tahu bagaimana mengamalkan sunnah Nabi, bermula daripada bangkit tidur sampailah tidur semula. Itu yang dimaksudkan kefahaman agama. Saya pernah mendengar cerita daripada bapa saudara saya. Ini adalah kisah benar. Bertolak daripada apa yang dimaksudkan semua perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah dengan izin Allah. Bahkan sehelai daun yang berada di tengah hutan yang telah repuk tidak akan gugur kecuali dengan izin Allah. Jadi semua yang berlaku di atas muka bumi ini adalah dengan izin Allah. Begitulah juga kuasa-kuasa pemerintahan, semuanya diberi oleh Allah dan dengan izinnya. Cuma yang berbeza, ada kalanya Allah mengizinkan sesuatu tetapi Allah tidak redha. Kepada orang yang beriman, orang yang taat, Allah beri, Allah izin serta Allah redha. Contohnya seperti kekuasaan yang diberi kepada Nabi Allah Sulaiman. Allah izin dan Allah redha. Adapun kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik, Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka dengan istidrak. Jadi istilahkan oleh para ulama, beri dengan istidraj, bukanlah dengan keredaannya. Pernah bapa saudara saya bercerita, ini memang kisah benar. Dua orang pencuri, memang kerjanya mencuri. Setiap malam mereka mencuri. Pada satu malam mereka mendatangi sebuah rumah untuk mencuri. Tiba-tiba dilihat tuan rumah yang dah tua masih belum tidur, sedang makan sirih. Maka dua orang pencuri menunggu orang tua ini tidur sambil berjalan keliling rumah tersebut. Tiba-tiba dua orang pencuri ini jatuh dalam perigi buta ataupun perigi lama yang dah tak digunakan, yang diisi dengan sampah-sampah. Maka dua orang pencuri telah jatuh dalam perigi buta ataupun telaga buruk ini, telah berusaha untuk naik ke atas, sehinggalah memakan masa hampir satu malam. Bila mereka sudah naik ke atas, mereka melihat orang tua tadi sudah salat subuh, sedang berzikir. Mereka pun tak jadilah untuk mencuri di rumah tersebut. Langsung mereka keluar daripada kampung tersebut. Mengikut fatwa, orang yang mencuri ini setiap malam bila dia turun mencuri, mestilah dia akan dapat ataupun mengambil sesuatu. Tak bolehlah bertangan kosong. Maka dalam perjalanan dia nampak satu tempat korongan kambing. Dia pun ambil seekor kambing, dia letak di atas tengkuknya, dipegang kedua belah kakinya. Kebetulan kambing tersebut tak bersuara. Bila dia keluar daripada kampung tersebut, waktu itu pun sudah pagi. Tiba-tiba kambing yang disangka kambing yang dicuri tadi menyala. Rupanya kambing yang disangka kambing yang dicuri tadi adalah seekor anjing.
dia pun telah melepaskan anjing tersebut, dah balik ke rumah. Selepas itu dua orang ini pun bertaubat, tak nak lagi kerja mencuri. Jadi maksud cerita saya, pada malam tersebut Allah tidak mengizinkan. Selama ni dia mencuri, dengan izin Allah dia dapat mencuri. Tapi pada malam tersebut Allah tak mengizinkan dia untuk mencuri, sehingga mereka balik tangan kosong. Itu nak menunjukkan bahawa setiap benda yang berlaku adalah dengan izin Allah. Setiap yang diizinkan oleh Allah tidak semestinya diredai oleh Allah. Seterusnya, ayat yang kita baca, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki ataupun raja memerintah Yaumuddin, hari agama. Ataupun juga disebut ad-din di sini ialah hari hisab. Ini kita boleh rujuk kepada ayat surah As-Saffat ayat 53. A'inna lamadinun. Adakah kami semua akan dihisab, dihitung? Ini pertanyaan orang-orang kafir. Jadi perkataan din itu dengan makna hisab. Sebab itu Maliki Yaumiddin, Allah Tuhan yang memerintah ataupun yang memiliki hari hisab. Perkataan ad-din ataupun akar katanya daripada dana. Dana ini berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu, orang yang cerdik itu ataupun orang yang sempurna akal itu, man dana nafsahu, yang sentiasa menghitung dirinya, wa alima lima ba'dal maut, dan mereka yang berusaha beramal, melakukan amalan untuk kehidupan selepas mati. Itulah yang dikatakan orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang pintar. Dalam riwayat lain menyebut, apabila sahabat bertanya, siapakah orang yang paling cerdik? Kata Nabi, zikrul maut, orang yang banyak ingat mati, walima ba'dal maut isti'adada, dan untuk kehidupan selepas mati mereka sentiasa mengadakan persiapan. Jadi perkataan dana itu akar katanya daripada hisab ataupun perhitungan. Jadi Yaumuddin, hari perhitungan. Salah satu daripada nama hari kiamat atau hari akhirat juga dinamakan Yaumuddin, hari pembalasan atau hari perhitungan. Ada kalanya kalimah ad-din ini digunakan kepada nama, kepada agama. Ad-din juga diterjemahkan dengan makna agama. Bila ad-din dinamakan agama, dia merujuk kepada cara hidup. Kerana ad-din itu disebut oleh ulama nizamul hayah, peraturan hidup ataupun the way of life.
jalan hidup manusia. Itu apabila diterjemahkan dengan agama. Tapi dalam ayat yang kita baca ini, maksud ad-din adalah perhitungan ataupun hisab. Maliki yaumiddin. Adapun di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan kepada manusia. Sama ada manusia mahu taat ataupun mahu durhaka, sama ada manusia mahu beriman ataupun menjadi kafir, itu terserah. Allah memberi pilihan kepada mereka. Adapun di hari akhirat yang disebut Yaumuddin, Allah Subhanahu wa taala menguasai manusia sepenuhnya. Manusia tidak lagi diberi pilihan. Itulah bezanya antara hari dunia dengan hari akhirat. Itulah yang disebut oleh ustaz-ustaz, dunia tempat meninggal, akhirat adalah tempat tinggal. Seterusnya, sambungan kepada Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahawa agama itu terkumpul dalam dua ayat dalam surah Al-Fatihah ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 55, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kali kita membaca suratul Fatihah, kita membuat pengakuan Iyyaka na'budu, hanya Engkau kami sembah. Dalam bahasa Arab, biasanya maf'ul kepada fa'il didahulukan. Sepatutnya kalau mengikut bahasa Arab biasa, na'budu iyyaka, kami sembah akan Engkau. Tetapi apabila Allah menyatakan iyyaka na'budu, yakni Allah membatasi. Begitu juga dalam tafsir yang disebut oleh Allahumma shalli ala Muhammad, Imam Hasan Al-Banna. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maf'ulnya daripada fa'il? Kalau Allah menyebut na'budu iyyaka, boleh dipecahkan. Na'budu iyyahum, na'budu iyyaya, na'budu iyyakum dan sebagainya. Tapi bila diletakkan maf'ulnya dahulu, Iyyaka na'budu, akan Engkau kami sembah, bermakna hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang kita sembah. Tak boleh sembah yang lain. Jadi iyyaka na'budu, hanya Engkau kami memperhambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan akan Engkau
kami mohon pertolongan. Kita hanya minta tolong dan berharap ataupun berserah diri kepada Allah. Dalam ayat yang lain, iaitu ayat dalam surah Hud ayat 1, 2, 3, Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Maka hendaklah kamu memperhambakan diri kepadanya dan berserah diri ke atasnya. Jadi perkataan wa iyyaka nasta'in dan hanya engkau kami mohon pertolongan menunjukkan kita memohon dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah minta pertolongan ini tidak menjadi kesalahan. Kita minta tolong dalam perkara-perkara zahir. Contohnya minta tolong angkat barang, minta tolong tolak kereta. Bila kereta kita mati, kita minta tolong orang tolong tolak kereta kita, ataupun minta tolong angkat barang kita. Jadi kita minta tolong sesuatu perkara keduniaan, perkara yang zahir, tidaklah menjadi kesalahan. Tapi kalau kita mohon pertolongan kepada sesama makhluk dalam perkara yang menjadi hak Allah, contohnya memberi rezeki, kita minta tolong, mohon permintaan kepada sesama manusia supaya memberi rezeki kepada kita, ataupun kita minta tolong kepada makhluk dalam perkara-perkara yang hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dilarang dalam agama. Jadi seluruh ajaran Islam itu, kata ulama, khususnya kata Imam Ibn Katsir, terkumpul dalam kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami memperhambakan diri dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Jadi di sana kita telah mentauhidkan Allah dari segi uluhiyahnya. Memperhambakan diri ini disebut dalam tauhid sebagai tauhid uluhiyah. Kita memberi hak pengabdian diri hanya kepada Allah sahaja. Kita tidak menyembah, tidak memperhambakan diri kepada selain daripada Allah. Wa tawakkal alaihi, sebagaimana ayat Allah sebut dalam surah Hud, dan kepada Allah kita berserah diri. Tempat kita memohon, tempat kita berharap hanya kepada Allah. Walaupun kita boleh minta sesama manusia bila kita ada masalah besar, kita boleh minta tolong sahabat kita berdoa, bagaimana pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Pernah sahabat Nabi minta tolong Ibn Abbas mohon doa. Jadi kita minta tolong orang solat hajat, minta tolong orang berdoa, memohon hajat kita tidak menjadi kesalahan. Dalam surah Muzammil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Allah Tuhan maghrib dan maghrib, daripada timur ke barat. La ilaha illahu, tiada Tuhan malaikat dia,
fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia ataupun jadikanlah Allah itu wakila. Wakila dengan makna ia menjaminmu. Allah lah Tuhan yang menjamin kehidupan kita dunia akhirat. Itu juga di antara maksud ataupun makna wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memperhambakan diri. Dalam Al-Quran kita akan temui banyak ayat yang menyatakan hamba ini salah satu daripada derajah yang paling tinggi bagi seorang manusia apabila Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf ataupun mengakui kita ini sebagai hamba-Nya. Dalam surah Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Allah menyatakan maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi dengan ganti nama hamba-Nya. Allah tidak menyebut Muhammad, Allah tidak menyebut Rasulnya, tetapi Allah menyebut hamba-Nya. Inilah di antara makam ataupun kedudukan yang paling tinggi bagi seorang manusia apabila Allah mengiktiraf, mengakui dia sebagai hamba-Nya. Itulah yang kita buat pengakuan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam syahadah, bila kita buat pengakuan Allah Tuhan kita, dan juga kita buat pengakuan Nabi Rasulullah itu sebagai hamba Allah dan pesuruh Allah. Contohnya, bila seseorang mahu menganut Islam, dia hendaklah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan boleh juga kita bersyahadah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tetapi yang lebih sempurna, kata ulama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi disebut Nabi itu sebagai hamba-Nya dan Rasul-Nya. Allah mendahulukan hamba-Nya sebelum Rasul-Nya, menunjukkan makam ataupun derajah seseorang sebagai hamba Allah itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada makam kerasulan itu sendiri. Jadi yang penting dalam kehidupan kita adalah apabila Allah Subhanahu wa taala mengakui, mengiktiraf kita sebagai hamba-Nya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan antum abidi haqqa, kamu adalah hamba-Ku yang sebenar-benar hamba. Itulah yang terbaik untuk kita. Jadi pada pagi ini kita hanya sempat menghuraikan Maliki Yaumiddin dan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan insya-Allah seterusnya dalam bab yang ke-8, bahagian yang ke-8 kita akan sambung tafsir suratul Fatihah ini dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.